A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Azim kat mic, Azim. Mic tutup. Okey, baik. Terima kasih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Wa yuftiru bi khurujil mani bilamsin bila ha'ilin aw qublatin aw mudaja'atin la bi fikrin wa nadharin. Situ kan? Betul ya? Okey. Jadi kita berhenti pada kata musannif rahimahullah, wa yuftiru bi khurujil mani, dan batal puasa dengan keluarnya mani, bilamsin, dengan sebab bersentuhan, bila hailin, bersentuhan dengan ketiadaan pelapik, au qublatin, ataupun dengan sebab bercumbu, au mudaja'atin, atau dengan sebab mudaja'ah. Bahasa Melayu dia apa mudaja'ah? Fizin? Apa dia? Mudaja'ah. Dia mahu apa mudaja'ah? Barisan sebelah ni. Tak apa, ada tinggal dulu. Tengok kamus tak? Cuba buka kamus. Siapa ada buka kamus apa bahasa Melayu dia? Buka kamus besar tu kalau ada. Okey. La bi fikrin, tidak, maksudnya tidak batal dengan sebab keluar, dengan disebabkan keluar mani, bi fikrin, dengan sebab berfikir, wa nazarin, dan lihat. Maknanya dia fikir benda-benda yang menaikkan syahwat dia, keluar mani, ataupun dia melihat perkara-perkara yang menaikkan syahwat dia, lepas tu keluar mani. Keluar mani itu tidak membatalkan puasa. Okey. Dan pada masalah ni ada tafsir lah, ada huraian dia seperti mana yang disebut oleh syarah. Okey, kita tengok dalam syarah. Wa yuftiru bi khurujil mani bilamsin bila hailin aw qublatin aw mudaja'atin ay bila hailin aidan. Maksudnya mudaja'ah tu pun juga dengan ketiadaan hail. Sambil-sambil tu apa carilah mudaja'ah tu bahasa Melayu dia. Okey. Kemudian dia kata dia wa fil mas'alati tafsilun, dan pada masalah ini tafsil, ada hurai. Sebab apa dia kata ada huraian dia? Li'annahu taratan yakunul malmusu mimma yantakidul wudu'u bilamsihi kazaujati. Kerana terkadang yang disentuh itu adalah benda yang batal wuduk disebabkan kita menyentuhnya. Contoh dia apa? Kazaujati, seperti isteri. Wa taratan yakunu mimma la yantakidul wudu'u bilamsihi kal mahram. Dan terkadang yakunu, yani yakunul malmus, adalah apa yang disentuh itu daripada perkara yang tidak batal wuduk disebabkan kita sentuh dia. Seperti apa? Kal mahram, seperti mahram. Jadi apa yang kita sentuh tu terkadang membatalkan wuduk kita, dan terkadang tidak membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk seperti kita sentuh isteri, tak membatalkan wuduk seperti kita sentuh mahram. Jadi dia ada tafsil dia lah. Ada tafsil dia. Sentuh apa ni? Sentuh orang yang batalkan wuduk dengan sentuh orang yang tidak membatalkan wuduk. Dia ada huraian dia. Okey. Kata syarah, fa idza kharajal maniyyu bilamsi ma yantakidul wudu'u bilamsihi. Maka apabila keluar mani dengan sebab menyentuh apa yang batal wuduk disebabkan menyentuhnya.
keluar mani disebabkan dia sentuh apa yang membatalkan wuduk. Dengan sebab sentuh benda tersebut, batalas siyamu, batal puasa. Bisyarti, dengan syarat. Batal puasa tu dengan syarat lah, bukan batal puasa secara itlak, ada syarat. Bisyarti an yakuna lamsu min ghairi hailin, dengan syarat keadaan sentuh itu tanpa ada pelapik. Dengan syarat keadaan sentuh itu tanpa pelapik. Sebab tu dia kaitkan bila hailin. Kalau qublah tu pun biasanya bila hailin lah. Tapi maksudnya memang bila hail. Semuanya tidak ada pelapik. Sawa'un kana lamsu bi syahwatin, sama saja sentuh itu dengan syahwat, au bi ghairi syahwatin, ataupun tanpa syahwat. Ini masalah dia sentuh orang yang batal wuduk. Kalau dia sentuh orang tersebut, dia sentuh orang tu keluar mani. Jawab dia batal tak puasa dia? Puasa dia batal dengan syarat dia sentuh itu tanpa ada pelapik. Kulit-kulit lah kita cakap. Tanpa ada apa-apa pelapik. Lepas tu dia tanya, tapi saya sentuh tak ada syahwat, tapi keluar mani. Sama je, dia kata sama ada sentuh tu dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Amma idza kana lamsu bihailin, adapun apabila adalah sentuh itu dengan pelapik, ada pelapik, fala yabtulus siyamu, maka tidak batal puasa. Jadi kalau sentuh tu dengan berlapik, jadi tidak batal puasa. Dia sentuh berlapik, lepas tu keluar mani, tidak batal puasa. Okey. Masalah yang kedua pula, masalah sentuh orang yang tak batal wuduk. Wa idza kharajal maniyyu bilamsi ma la yantakidul wudu'u bilamsihi, dan apabila keluar mani dengan sebab menyentuh apa yang tidak membatalkan wuduk dengan sebab sentuhnya, batalas siyamu bisyartaini, batal puasa dengan dua syarat. Yang pertama, an yakuna lamsu bisyahwatin, dia sentuh dengan syahwat. Sentuh dengan syahwat. Tak kira dia sentuh mahram dia, ataupun dia sentuh laki ke, ataupun dia sentuh, kan? Tapi dia sentuh tu dengan syahwat. Tu yang pertama. Wa an yakuna bila hailin, dan keadaan sentuh itu dengan ketiadaan pelapik. Ini syarat dia. Sentuh dengan tidak ada pelapik, dan sentuh itu dengan syahwat. Itu syarat dia. Ada dua syarat ni untuk batal wuduk. Jadi bila kita cakap syarat dia sentuh dengan syahwat. Jadi kalau sentuh tu bukan dengan syahwat, dia sebut kat depan tu, fa in kana bi ghairi syahwatin, maka jika adalah sentuh itu dengan ketiadaan syahwat. Ini fa in kana lamsu, itu dia punya isim kana dia. Fa in kana lamsu bi ghairi syahwatin, maka jika sentuh itu dengan ketiadaan syahwat. Macam mana sentuh dengan ketiadaan syahwat? Ka'an kana linahwi syafaqatin, seperti adalah sentuh itu kerana syafaqah, kasih, ataupun belah kasihan. Belah kasihan dia kepada seseorang mahram dia, ataupun kerana memuliakan seseorang tersebut. Tapi nak jadi ceritanya keluar mani, kan? Sentuhnya asalnya dengan sebab syafaqah je. Tapi ni kita buat masalah je lah, kan? Sentuhnya linahwi syafaqah atau karamah. Lepas tu keluar mani. Sentuh bukan dengan syahwat. Bukan dia sentuh tu dengan syahwat. Jadi kita sentuh budak-budak lah, kan? Sentuh budak-budak, ataupun kita sentuh orang tua. Jadi sentuh tu bukan dengan syahwat, tapi tiba-tiba keluar mani. Fala yabtulus siyamu, maka tidak batal puasa. Dengan sebab keluar mani itulah, tak batal puasa. Habis. Sambung lagi, la bi fikrin wa nazarin, tidak disebabkan kerana berfikir, tidak disebabkan keluar mani itu kerana berfikir, wa nazarin, dan juga melihat. Maksud dia apa? Ai la yufsidus sauma khuruju. Khuru tu jadi fa'il dia lah.
la yufsidu sauma khuruju al-mani. Bisababin nazari awil fikri bisyahwatin. Tidak membatalkan puasa oleh sebab keluarnya mani, bisababin nazari dengan sebab melihat. Lihat je, tak ada sentuhan apa. Awil fikri atau disebabkan berfikir bisyahwah dengan syahwat. Dia lihat sesuatu dengan syahwat. Dia lihat orang perempuan ke, dia balik Malaysia, lama dia tengok orang Sudan duk pakai sari kan. Lepas tu balik Malaysia dia tengok orang Cina kan, duk Shah Alam pula. Pipi mall ke apa nampak orang Cina pakai jenis pakai seluar pendek. Dia tengok tu jadi lama pandang. Tengok-tengok keluar mani. Bisababin nazar. Ataupun fikir. Dia tak tengok pun tapi kepala duk fikir. Fikir benda bukan-bukan nak syahwat dia. Kan? Dia fikir tu pula dengan syahwat lah. Ataupun boleh jadi dua-dua sekali. Tengok, fikir. Ataupun salah satu, tak kira lah. Lepas tu keluar mani. Tidak batal. Sebab apa tak batal? Idh huwa inzalun min ghairi mubasyarah fa ashbaha al-ihtilam. Kerana apa tu keluar mani dengan sebab nazar dan juga dengan sebab fikir tadi itu adalah keluar mani tanpa ada mubasyarah, tanpa ada sentuhan secara langsung. Bersentuhan secara langsung, maka dia menyerupai mimpi. Jadi dia ambil hukum mimpi lah. Ihtilam, kalau kita mimpi keluar mani, batal tak puasa kita? Puasa kita tak batal. Jadi serupalah yang ni pun tak batal juga. Cuma ulama cakap kalau dia tu memang adat dia tahu dah, kalau dia berfikir ataupun dia melihat sesuatu tu dengan syahwat akan keluar mani. Lepas tu dia keluar mani, lepas tu dia pergi fikir dan juga dia pergi tengok. Sedangkan dia tahu dah kalau dia buat benda tu akan keluar mani. Ulama kata batal puasa dia. Okey, habis sampai situ. Kemudian sambung lagi matan. Kita memada dengan dalam syarah ni. Qala al-musannif rahimahullah, wa syartu sihhati as-saumi aidan al-islamu wal aqlu wan naqa'u anil haidi wan nifasi fi jami'in nahar. Okay. Dan syarat sah puasa juga. Dan syarat sah puasa juga, sebab tadi disebut syarat sah puasa. Ini sambung lagi lah. Cuma tadi walaupun apa ni disebut syarat sah puasa, sebenarnya apa yang disebut tadi adalah sebelum ni adalah rukun, iaitu niat dan juga imsak. Niat dan juga tahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kata musannif rahimahullah, dan syarat sah puasa juga al-islamu. Syarat sah puasa Islam. Yang kedua wal aqlu, berakal. Yang ketiga wan naqa anil haidi wan nifas, bersih daripada haid dan nifas fi jami'in nahar, pada sepanjang siang hari. Baik, kita tengok syarah. Wa syartu sihhati shaumi aidan al-islam. Maka nak tafriq daripada situ, fala yasihhu minal kafir. Tafriq daripada syarat Islam, maka tidak sah puasa daripada orang kafir. Wa mata tara'atir riddatu walau lahzatan minan nahar batala saumu. Dan apabila kita kata datang berlakunya riddah, berlakunya murtad, walau lahzatan, walaupun seketika daripada siang tu, sat aja, seminit aja dia murtad, lepas tu dia mengucap balik, batal dia punya puasa, batala saumu. Dia tak kira lah. Dia tak kira lama ke sekejap. Walaupun sekejap je, seketika je ridah, lepas tu masuk Islam balik, batal puasa dia. Okey. Wal aqlu, dan akal. Syarat dia orang tu berakal, tidak gila. Fala yasihhu saumu minal majnun, maka tidak sah puasa daripada orang gila. Famata tara'al jununu walau lahzatan minan nahar batala saumu.
Maka apabila datang datang gila ataupun kita kata berlaku gila, walau lahzatan, walaupun seketika daripada waktu siang, batala saumu, batal puasa dia. Sat je dia mai jadi gila bulan puasa, batal puasa. Amma sukru wal irma, adapun mabuk dan pengsan. Adapun mabuk dan pengsan, fala yabtulu saumu bihima, maka tidak batal puasa dengan sebab kedua-duanya. Ini disebabkan mabuk dan pengsan, illa, kecuali in amma, itu alif tasniyah, kecuali jika gila dan pengsan itu meratai jami'an nahar, keseluruhan siang. Maksudnya dia gila dan maksudnya dia pengsan ataupun mabuk sekalian siang hari. Contoh dia macam mana? 5 minit sebelum 5 minit sebelum subuh dia pergi minum arak, kawan dia bagi arak. 5 minit sebelum subuh kawan dia bagi arak. Ingat Syai? Kan? Rupanya arak. Jadi kawan tak pernah kena benda tu. Kena sekali tu dia terus jadi mabuk. Sedangkan dia dah niat dah tadi. Dia dah niat. Jadi bermulanya siang hari itu dia dalam keadaan mabuk. Lepas tu dia ni mabuk teruk, mabuk berpanjangan sampailah maghrib dia masih mabuk lagi. Jadi kita kata mabuk dia tu sepanjang hari. Jadi dia ni puasa dia tak sah. Puasa dia tak sah. Begitu jugalah kalau pengsan 5 minit sebelum subuh, kan, katalah kena penumbuk dengan kawan dia ke, ataupun jatuh apa-apa kena ke atas kepala dia ke, jadi dia pengsan tu 5 minit sebelum subuh. Jadi masuk subuh tu memang dalam keadaan dia pengsan lah, dan berterusan dia pengsan sampailah maghrib. Lepas maghrib baru dia sedar. Jadi sekalian siang hari tu dia dalam keadaan pengsan. Jadi dia punya puasa tak sah. Kalau dia sedar sat, tak apa. Kalau dia sedar sat, puasa dia dikiralah puasa dia. Dia masalah dia jangan sekalian hari itu. Kalau sebahagian hari tak apa. Pengsan separuh hari ataupun mabuk separuh hari, itu puasa dia tak batal. Okey, tidur macam mana pula? Kalau orang tu tidur start lepas sok tu dia tidur. Memang dia penat gila malam. Lepas tu dia sok tu dia terus tidur. Lepas tu kawan dia tak kejut, maghrib baru dia bangun. Macam mana pula hukum? Adakah sama dengan pengsan dan juga mabuk? Wa amman naumu fala yabtulu saumu wa in amma jami'an nahar. Adapun tidak maka tidak batal puasa. Wa in amma, dan jika kita kata merangkumi ataupun menyeluruh berlaku tidak itu sekalian siang hari. Tadi hukum tidak lain. Okey. Dia buat nombor 1 tu. Dia kata hadza ma dhahaba ilaihi Ramli. Dia kata inilah yang berjalan kepadanya Al-Imam Ramli. Maksudnya pengsan dan juga mabuk tu dia tak batal puasa. Kecuali jika mabuk dan juga pengsan tu berlaku pada sekalian siang hari. Jadi zahir perkataan Imam Ramli ni seolah-olah tidak ada beza antara gila dan mabuk yang disebabkan dia sendiri yang buat, ataupun gila dan mabuk yang tidak disengajakan. Contohnya dia jalan-jalan, ada orang baling batu daripada atas kena atas kepala dia. Lepas tu pengsan ataupun gila. Jadi itu bukan dia yang buat, bukan dia yang ambil batu ketuk kepala dia, orang yang baling. Itu tak disengajakan. Jadi kalau tengok daripada apa yang disebut oleh Imam Ramli ni,
zahir dia tidak ada beza lah, sama ada dengan perbuatan dia sendiri ataupun dengan perbuatan orang lain. Sebab tu dia kata sini waqala Syabra Malisi zahiruhu walau kana al-ighma'u bi fi'lihi. Zahir kata Imam Ramli ni lah, apa ni kena tengok balik lah dalam kitab tu kan. Jadi kata Imam Asy-Syabra Malisi ni, zahirnya apa ni perkataan Imam Ramli ni, walaupun irma dia punya pengsan itu dengan perbuatan dia. Wa qala aidan zahiruhu sawa'un ta'adda bi sukrihi am la. Zahirnya sama ada dia yang buat sebab, dia yang sengaja bagi jadi mabuk ataupun tidak. Jadi zahir ibarat Imam Ramli itu macam tu. Ibnu Hajar lain pula. Wa amma Ibnu Hajar fa dhahaba ila anna sukra wal ighma yubtilani sauma fi halatain. Ibnu Hajar dia berjalan kepada bahawasanya mabuk dan juga pengsan itu kedua-duanya membatalkan puasa pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, in ta'adda bihima walau lahzatan. Jika dia sengaja, dia yang buat bagi jadi mabuk, dia yang buat bagi pengsan. Kalau dia buat yang tu walau lahzah, walaupun seketika, batal puasa. Nampak beza kan? Jadi kalau Imam Ramli, zahir ibarat Imam Ramli, walaupun dia sengaja, tak batal puasa dia. Kalau tak berlaku keseluruhan siang hari. Dia yang batal puasanya kalau berlaku pengsan dan juga mabuk tu keseluruhan siang hari. Sama ada dia sengaja ke ataupun tak sengaja. Tapi Imam Ibn Hajar kata syarat tak sengaja. Kalau sengaja, walaupun seketika pengsan dan mabuk, batal puasa. In ta'adda bihima walau lahzah. Yang kedua, in amma jami'an nahar. Hal situasi yang kedua, sekiranya pengsan dan mabuk itu berlaku kita kata sekalian siang hari. In amma jami'an nahar. Dia menyeluruh sekalian siang hari. Wa illam yata'adda bihima, dan jika dia tidak sengaja dengan kedua-duanya, jika dia tidak sengaja pun dengan pengsan dan mabuk. Kalau tak sengaja tapi berlaku sekalian siang hari, batal juga puasa. Okay. Boleh nampak situ beza antara pandangan Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Baik. Yang syarat dia lagi, wan naqa anil haidi wan nifas. Fala yasihu saumu minal haidi wan nufasa, maka tidak suci daripada haid dan nifas, maka tidak sah puasa daripada perempuan yang berhaid dalam keadaan haid dan perempuan yang dalam keadaan nifas. Bismillah. Minum dulu. Bismillah. Silakan. Air teh tak? Mangga. Jus mangga. Ayah teh kat Sudan lah. Malaysia ni ayah stir sikit. Bismillah. Baik. Boleh apa nak minum? Boleh, silakan. Baik. Fala yasihu saumu minal haidi wan nufasa bal yahrumu alaihim al imsaku bi niyyati saum. Bahkan haram ke atas kedua-duanya, orang yang haid dan nifas tu, dia tahan diri dia daripada makan dan minum dengan niat puasa. Jadi tak boleh. Kalau perempuan tu dia kata, rasa dia kata hati aku ni rasa macam aku tak leh, aku tak puasa, orang lain puasa, dia kata. Jadi walaupun dia haid dan nifas, dia nak puasa juga. Jadi kita kata haram. Hukum dia haram kalau dia tahan diri daripada makan minum dengan niat puasa. Dengar macam baik kan? Dengar macam baguslah perempuan ni kata. Kan? Walaupun tak puasa, dia nak puasa, tak boleh puasa, dia nak puasa juga kan. Nampak macam hati tu baik. Tapi bila hati baik tapi tidak dipandu dengan syariat,
dia habis rosak. Kadang-kadang orang baik tapi sebab syariat tak ada, dia tersilap dalam dia punya tingkah laku dia lah, dalam apa yang dia buat. Jadi macam nampak kita kata baik lah kan. Sebab apa? Sebab apa ni, nak puasa juga walaupun tak boleh puasa, tapi dia tak tahu sebenarnya hukum dia niat puasa, tahan diri daripada makan minum di siang hari bulan puasa dalam keadaan dia haid. Dengan niat puasa dia tahan diri itu hukum dia haram. Adapun kalau memang dia tak makan siang, dia tak, bukan bulan puasa, memang dia tak makan siang, dia jenis makan malam, yang tu tak apa. Sebab dia menahan diri daripada makan dan minum bukan dengan niat puasa. Dia yang haram, dia tahan diri dia daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan niat puasa. Itu yang haram. Kemudian fi jami'in nahar. Sambung lagi fi jami'in nahar. Ni kata syarih qaidun fil jami'. Ini adalah qaid bagi kesemua syarat-syarat yang disebutkan. Islam, akal, bersih daripada haid dan nifas. Maknanya syarat Islam tu sekalian siang hari tu. Tu syarat dia. Jadi kalau berlaku satu lahzah tak Islam, murtad, maka batal puasa dia. Tak cukup syarat sah puasa lah. Dan juga yang kedua berakal. Syarat dia berakal sekeseluruhan siang hari. Dan syarat dia suci daripada haid dan nifas pun seluruh siang hari. Betul dia kata fi jami'in nahani qaidun fil jami'. Maksud dia la budda min tawaffuri syurutis sabiqah jami'an nahar. Ini tidak mesti daripada sempurna syarat-syarat yang telah lalu yang disebutkan tu, Islam, akal dan naqa' anil haid wa nifas tu jami'an nahar, pada sekalian siang hari. Famatartadda, maka apabila dia murtad, au junna, ataupun dia gila, au hadatil mar'atu au nafisat lahzatan minan nahar, ataupun haid seorang perempuan ataupun nifas, keluar darah nifas walaupun seketika, minan nahar, daripada waktu siang, batalas saumu, batal puasa. Jadi kalau kira daripada syarat-syarat yang disebutkan ni, ini syarat yang kelima lah. Syarat yang pertama dia sebut nombor 1, muka surat Muhammad Muhammad, muka surat 347 wa syurutu sihhati shaumi an-niyah. Dan syarah buat nombor kat bawah tu, nombor 1 tu niat. Tapi sebenarnya tu rukun. Lepas tu yang kedua, muka surat 348 kat bawah tu, wa syartu sihhati shaumi aidan al-imsaku. Tu nombor 2, dan itu adalah rukun. Dalam ni disebut syarat, dan kita dah terang dah apa yang dimaksudkan dengan syarat pada kata musannif tu. Lepas tu hak kita baca tadi ni, Islam itu syarat yang ketiga, wal aqlu syarat yang keempat, lepas tu wan naqa' anil haid wan nifas syarat yang kelima, lepas tu dia tambah syarat yang keenam ke surat sebelah tu 354, al ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-saumi. Tu syarat tambahan yang keenam, ilmu dengan keadaan waktu itu, pengetahuan pengetahuan tentang keadaan waktu yang dia puasa itu qabilan lisaum, dia boleh, kita kata qabil, menerima puasa. Adakah hari yang tak terima puasa? Ada hari yang tak terima puasa. Ada hari yang kita tak boleh nak puasa pada hari-hari tersebut. Kalau puasa kita tidak sah. Jadi ada beberapa hari lah, ada beberapa hari dalam Islam yang tak boleh kita berpuasa pada hari-hari tersebut. Kalau kita puasa, hukum dia haram, dan puasa kita tidak sah. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti dekat syarat nombor 6 tu, tambahan daripada syarah tu. Nanti kita baca sampai habis lah, sampai syarat wujub bisawm. 29 minit. Ikutlah setengah jam. Wallahu ta'ala a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.